Salam sejahtera kepada semua. Okey, jadi pada minggu ini saya Cikgu Edwan akan meneruskan sesi PDPR kita. Okey, untuk minggu ini kita akan masuk ke bab baru iaitu bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, untuk bab 6 akan ada dua subtopik iaitu 6.1 dan 6.2. Jadi untuk minggu ni kita akan buat 6.1 dahulu. Okey. Untuk 6.1 ni dia terbahagi kepada 3 iaitu 6.1A, 6.1B dan 6.1C. Okey, untuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah ni dia sebenarnya apa yang awak dah belajar dulu. Dia benda yang sama, cuma sekarang kita belajar untuk buat dua pemboleh ubah. Kalau sebelum ni awak belajar cuma ada satu pemboleh ubah. Okey, kita teruskan dengan 6.1A. Okey, untuk 6.1A, standard pelajaran adalah mewakili situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, untuk standard pelajaran yang pertama ni, kita akan belajar cara untuk mewakili situasi dalam satu bentuk ketaksamaan linear. Sebelum kita teruskan, kita imbas balik dulu. Okey, untuk bila awak boleh rujuk dalam buku teks juga. Okey, boleh rujuk buku teks awak, buku surat 156. Okey, akan lebih senang ataupun mudah bagi awak untuk mendengar penerangan cikgu sambil awak buka buku teks. Boleh awak baca juga dan awak boleh dengar sambil awak menulis jugalah. Okey, sediakan kertas, pensel, sediakan apa yang patut. Awak boleh tulis apa yang cikgu terangkan. Okey, kita tengok dekat memori saya dekat sini. Dekat sini dia sebut kuasa tertinggi suatu pemboleh ubah dalam persamaan linear ialah 1. Okey, dekat dalam sebuah pemboleh ubah ataupun pemboleh ubah dalam persamaan linear, kuasa tertinggi adalah 1. Okay, sebab tu bila awak menulis persamaan linear, dekat kuasa ataupun dekat nombor dekat dalam persamaan linear tu dia tak ada kuasa, sebab bukan dia tak ada kuasa, dia ada kuasa tapi kuasa tu 1. Selalunya kuasa ni tidak ditulis lah. Okey, perkataan 1 ataupun nombor 1 tu tidak ditulis. Okey, yang kedua, persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, dekat sini dah ada tulis AX tambah BY sama dengan C. Okey, dekat sini dah ada A, lepas tu ada B. Okey, huruf A dengan B dan C ni juga, ketiga huruf ini adalah sebuah pemalar. Dekat dalam ketaksamaan linear, okey, akan ada pemalar. Okey, huruf ni juga boleh jadi huruf-huruf lain. Okey, dia boleh jadi A, B, C, D, E, F, G sampai Z mengikut kesesuaian. Okey, lepas tu dekat belakang dia, kau tengok dekat sini ada X dengan Y juga. X dengan Y ni adalah pemboleh ubah. Okey, apa yang berubah dekat dalam ketaksamaan linear. Okey, dia boleh jadi contoh, dia boleh jadi buku, dia boleh jadi pensel, dia boleh jadi pen, pemadam macam tu. Okey, dia adalah pemboleh ubah yang berubah di dalam sebuah persamaan linear. Kita teruskan. Okay, bagaimanakah suatu situasi boleh diwakilkan dalam bentuk ketaksamaan linear? Ketaksamaan digunakan untuk menerangkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Dekat sini ada poin yang penting. Awak boleh highlightkan ataupun awak boleh buat nota sendiri. Okay, kat sini terangkan ketaksamaan digunakan bagi menerangkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Dekat sini dia sebut dua kuantiti yang tak sama. Macam contoh cikgu sebut tadilah, dia boleh jadi pensel, dia boleh jadi pen. Okey, kita teruskan lagi. Raja 1 menunjukkan tanda amaran ketinggian yang biasa dilihat di jalan raya atau lebuh raya. Tanda amaran ini diletakkan pada terowong. Berapakah ketinggian maksimum kenderaan yang boleh melalui terowong tersebut? Okay, bila awak lihat dekat sini, dia cuma bagi satu pemboleh ubah, iaitu had ketinggian.
Ini awak belajar dulu. Dia cuma bagi 1, iaitu 4.75 meter saja. Jadi ini adalah cuma ketinggian. Kalau dia cuma 1 macam ni, kita akan tulis sebagai contoh. Kita ambil ini sebagai huruf H. Kat sini ada juga tulis sebenarnya. Okay, kita boleh tulis sebagai H, height ataupun ketinggian. Mana-mana huruf pun boleh. Kat sini dia cakap height maksimum adalah, ketinggian maksimum adalah 4.75. Jadi bermaksud ketinggian kenderaan yang boleh lalu mestilah kurang daripada 4.75 meter. Okay. Tanda ni cikgu rasa semua orang tahu kan. Okay, cikgu terangkan balik tanda ni. Tanda ni pun kita dah belajar di tingkatan dari tingkatan 1 lagi sebenarnya. Dah belajar tanda-tanda ni. Okay, jadi ini awak anggap sebagai refreshment atau kita imbas balik. Okay. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 tanda. Okay, kita buat satu-satu dulu. Okay, tanda yang pertama, awak nampak tanda ni? Tanda ni bermaksud lebih besar daripada. Okay, kalau lebih besar daripada bermaksud nombor tu lebih besar. Okay, kadang-kadang dalam soalan ujian contoh dia, tak semua soalan dia akan guna perkataan ni. Dia tak akan guna perkataan ni. Kadang-kadang dia akan guna perkataan lain juga. Sebagai contoh, dia akan guna perkataan melebihi. Melebihi ataupun kadang-kadang dia akan guna lebih daripada. Okay, kalau awak kena tengoklah soalan. Okay? Kalau dia cakap lebih besar daripada, awak guna simbol ni. Okay? Kalau dia cakap lebih daripada, simbol ni juga. Okay, simbol yang kedua, kurang daripada. Okay, kalau kurang daripada, simbol macam ni. Dia berbeza daripada lebih besar tadi. Kalau lebih besar, dia macam ni. Kalau kurang, dia macam ni. Jadi kalau untuk kurang daripada, dekat dalam exam contoh dia, kadang-kadang dia akan guna perkataan lebih kecil daripada, ataupun dia akan guna kurang daripada. Itu yang kedua. Yang ketiga, simbol lebih besar tapi dia ada letak satu tanda dekat bawah. Okay, tanda tu bermaksud sama dengan. Okay, jadi kalau tanda macam ni keluar, bermaksud itu adalah untuk lebih besar daripada atau sama dengan. Kadang-kadang dia akan guna perkataan seperti tidak kurang daripada, sekurang-kurangnya, ataupun dia akan guna minimum. Okay, tanda yang keempat, kurang dengan ada tanda sama dengan dekat bawah. Okay, ini bermaksud kurang daripada atau sama dengan. Perkataan lain yang membawa maksud yang sama, sebagai contoh, tidak lebih daripada ataupun selebih-lebihnya atau maksimum. Okey, ini adalah 4 tanda yang akan ada di bab 6 ni. Jadi cikgu harap semua boleh ingat dan faham maksud-maksud tanda ni. Okey, kita teruskan dengan perenggan yang kedua. Okey, rajah 2 menunjukkan berat maksimum sebuah lori tingkatan. Okey, rajah 2 ni, rajah sini, dengan muatan dan tanpa muatan. Okay, apakah hubungan antara berat lori tanpa muatan, berat lori dengan muatan serta berat muatan? Okey, kalau awak nampak dekat sini, sini, dia ada bagi 2 perkara ataupun 2 pemboleh ubah. Okey, dia ada 2 benda yang berlainan dekat dalam gambar ni. Satu BDM, satu lagi BTM. BDM ni bermaksud berat dengan muatan. Kalau BTM, berat tanpa muatan. Okay, kalau soalan macam ni, bermaksud ini dah masuk ke 2 pemboleh ubah. Okay, kalau ada 2 macam ni, kita akan buat dia macam ni. Contoh dekat sini ada tulis dah. Okay, boleh rujuk buku teks awak. Okay. Situasi pada rajah 2 melibatkan kuantiti berat dalam kilogram, tetapi pada 2 keadaan yang
berbeza. Okay, bila awak tulis, awak sebutlah ni. Awak kena tulis jugalah ni. Katakan. Okay, katakan. Awak tulis. Katakan Y. Y dengan X ni awak boleh ubah. Mana-mana huruf pun boleh ikut yang awak nak. Kalau nak letak huruf P, huruf A, semua boleh. Jadi yang ni kita ikut contoh lah. Okay, kat contoh ni dia guna Y. Jadi katakan Y sama dengan berat dengan muatan. Okay. Berat dengan muatan. Lepas tu X sama dengan berat tanpa muatan. Okay, sekarang kita dah ada dua pemboleh ubah. Y dengan X. Lepas tu kita boleh buat nilai ataupun jumlah maksimum untuk nilai muatan. Contoh dia dekat sini dia tulis nilai muatan sama dengan nilai muatan sama dengan berat dengan muatan, awak tolak dengan berat tanpa muatan. Jadi awak akan dapat 4090 kilo. Lepas tu awak akan mudahkan, dia akan jadi bukan mudahkan, awak akan selesaikan. Jadi dia akan jadi Y kurang atau sama dengan X ditambah 4090. Okay, iaitu X dan Y ialah dua pemboleh ubah yang mewakili dua kuantiti dengan unit yang sama. Okey, itu adalah untuk penerangan yang dah buku bagi. Okay, jadi kita tengok contoh pertama. Okay, Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Taufik mendapati harga buku rujukan ialah RM14 dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM1,000. Wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketak samaan linear yang sesuai. Okay, kalau jumpa soalan macam ni, macam cikgu cakap tadi lah, kita akan tulis dulu. Katakan. Okay, sebab dekat sini dia ada dua benda. Okay, kita tengok. Yang pertama, apa yang ada dekat sini? Yang pertama, dia ada buku rujukan. Itu satu. Lepas tu dekat sini juga ada buku latihan. Okay. Lepas tu dalam ni juga ada cakap amount maksimum. Amount maksimum ialah RM100. Apa maksud? Perbelanjaan Taufik dia tak boleh lebih RM100. Dia mesti belanja cun-cun ataupun ngam-ngam RM100 ataupun belanja kurang daripada RM100. Okay, kita cuba buat. First, atau pertama sekali awak kena tulis katakan. Katakan nak guna huruf apa? Contoh sini buku rujukan. Kita guna X pun boleh. Awak ada guna R apa-apa pun, huruf pun boleh. Okay, kita guna X. X sama dengan buku rujukan. Buku rujukan. Lepas tu Y sama dengan buku latihan. Okay, sekarang kita dah ada dua pemboleh ubah. X buku rujukan, Y buku latihan. Okay, lepas tu kita buat ketak samaan linear dia. Tengok harga. Okay, ni harga sebuah buku rujukan, ini harga sebuah buku latihan. Jadi awak ambil saja nombor ni, masukkan 14 X ditambah 9Y. Tadi cikgu ada sebut kalau maksimum simbol dia adalah yang mana satu?
1, 2, 3, 4. Simbol yang kita guna adalah simbol yang keempat. Okay. Jadi, tulis kurang atau sama dengan 100. Boleh? Ini adalah jawapan dia. Okay, kita boleh tengok dekat sini. Sini ada buat penyelesaian. Okay, dekat sini ada tulis 14X ialah harga sebuah buku rujukan. Masuk kat sini, buku latihan. Ini adalah jumlah perbelanjaan maksimum yang boleh Taufik belanjakan. Lepas tu, ketaksamaan linear 14X ditambah 9Y kurang atau sama dengan 100 juga boleh ditulis sebagai 14X kurang atau sama dengan 100 tolak 9Y atau 9Y kurang atau sama dengan 100 ditolak 14X. Okay, sekarang kita tengok contoh kedua. Okay, contoh kedua, Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di bilik matematik. Diberi harga sekeping poster kecil ialah RM12.50 dan harga sekeping poster besar ialah RM18.50. Wakilkan pembelian kedua-dua jenis poster dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai jika peruntukan daripada pihak sekolah ialah RM150. Okay. Dekat sini ada, yang pertama ada poster kecil, harga dia RM12.50. Lepas tu ada poster besar, harga dia RM18.50. Lepas tu sekolah ada bagi peruntukan sebanyak RM150. Bermaksud Puan Hidayah dia boleh belanja sebanyak RM150 sahaja ataupun kurang. Okay, ni 1, ni 2. Jadi awak boleh letak ni sebagai K kalau ikut contoh, ni sebagai B. Ni dah tulis dah. K, katakan K ialah poster kecil, lepas tu B ialah poster besar. Lepas tu awak masukkan saja 12.50K ditambah 18.50 B kurang atau sama dengan 150. Macam tu. Sebab dekat sini dia ada perpuluhan, awak boleh ubah ke bentuk pecahan. Bentuk mana-mana pun boleh. Yang ni boleh, yang ni pun boleh. Ataupun dekat sini pun boleh juga. Dia buang pecahan tu balik, dia jadi macam ni. Okay, mana-mana bentuk pun boleh. Okay, sekarang cikgu rasa sampai situ saja untuk 6.1A. Jadi untuk kerja rumah awak, awak boleh siapkan kemudian hantar ke guru subjek awak. Kalau ada soalan boleh tanya dekat guru subjek awak. Awak cuba buat, praktiskan diri 6.1A. Buat soalan 1, buat semua soalan. Okay, cikgu rasa sampai sini saja. Terima kasih.